Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Bertemu kembali dalam aksi dan minggu ini tumpuan terarah kepada persaingan para peserta dalam kejuaraan Drag Race KBS MUSC Malaysia 2016. Perlumbaan Drag Race ini berlangsung di Kompleks Sukan Negeri Terengganu Gong Badak pada 2 Jun hingga 4 Jun yang lalu. Ini merupakan acara sukan permotoran drag racing yang turut dikenali sebagai sprintes peringkat kebangsaan terbesar diadakan dengan melibatkan kehadiran dan penyertaan dari pelbagai peringkat, khususnya para belia, dan ianya bukan sahaja melibatkan pelumba dan pasukan profesional, malah turut melibatkan peringkat akar umbi. Sebanyak 16 kelas dipertandingkan dengan 8 kelas perlumbaan melibatkan motosikal, manakala 8 lagi adalah kelas perlumbaan kereta yang menawarkan hadiah wang tunai keseluruhan berjumlah RM58,150. Perkembangan sambutan makin menggalak-galak. Maknanya daripada tahun pertama hingga tahun sekarang lah, hingga zaman sekarang ni, penyertaan makin meningkat dan juga kesedaran dari segi etika perlumbaan, dari segi syarat dan juga dari segi kelengkapan peserta tu memang orang kata makin majulah dan menggunakan sistem-sistem yang terbarulah. Kejohanan ni merupakan kejohanan yang adalah kejohanan asalnya dibuat oleh pihak, garis panduan dibuat oleh pihak KBS dan diturunkan kepada negeri-negeri, di mana negeri-negeri yang terpilih untuk suku tahun pertama pada tahun ini adalah termasuk dengan negeri Terengganu. Dan pihak MUSC dilantik khas untuk membuat tour kepada negeri-negeri yang terlibat kerana kepakaran dan juga kebolehan diorang dari segi pengalaman dan juga equipment yang diorang ada untuk menyempurnakan kejohanan ini. Dan pihak JBS membantu dari segi surat menyurat dan juga menggunakan Blue Ocean Strategy lah. Dan kita mendapat sokongan yang penuh dari segi kalau di Terengganu, Majlis Bandaraya Kuala Terengganu, pihak polis negeri Terengganu, Jabatan Rela, JPAM dan juga jabatan-jabatan lain lah, di mana satu mesyuarat penyelarasan diadakan untuk mengadakan event sebegini amat perlulah. Dan kita mendapat sokongan yang padu daripada kerajaan negeri sebenarnya, kerana membenarkan kita menggunakan stadium dan terutamanya pihak stadium sendiri yang datang mesyuarat dan memberitahu bahawasanya program ni boleh dilaksanakan di sini. Program ini juga bertindak sebagai platform yang efektif bagi membantu kerajaan secara khususnya dalam mendekati golongan sasaran belia permotoran, terutamanya mak rempit dan mereka yang mengamalkan budaya lumba haram di jalanan. Okey, di negeri Terengganu kita perhatikan aktiviti drag race merupakan satu aktiviti yang sangat popular, yang setiap kali dianjurkan akan mendapat sambutan daripada kalangan belia-belia ataupun di kalangan peminat-peminat sukan bermotor tempatan. Dan di negeri Terengganu, kebetulannya kerajaan negeri Terengganu menyediakan kemudahan ini yang membolehkan persatuan-persatuan NGO ataupun pihak-pihak tertentu menganjurkan program hampir setiap minggu dan didapati bahawa sambutannya sangat bagus. Ya, sukan drag race ini pada pandangan saya merupakan suatu yang pertama, aktiviti sukan. Kita melihat daripada aspek sukan, ya, sebab kita nak memajukan sukan bermotor. Kita negara yang akan mencapai tahap negara maju, di mana seperti mana negara maju yang lain, aktiviti-aktiviti sukan bermotor merupakan aktiviti sukan yang sangat popular. Tapi pada masa yang sama, dia juga ada peranan untuk membenteras gejala lumba haram yang banyak berlaku, sama ada motosikal ataupun kereta. So ini merupakan suatu ruang yang saya fikir disediakan oleh kerajaan untuk membolehkan mereka terlibat secara yang betul, secara yang sah di sisi undang-undang dan secara profesional, mengelakkan daripada berlakunya lumba-lumba haram yang berlaku di luar sana. So ini merupakan suatu kemudahan kepada mereka, dan pada masa yang sama kita harap kita dapat cungkil bakat-bakat sukan, bakat-bakat sukan dalam bidang sukan pemotoran di kalangan belia-belia tempatan. Ya, saya harap dalam kejohanan yang kita anjurkan ini, yang pertamanya kita memberi peluang yang seluas-luasnya kepada peserta-peserta, sama ada di peringkat kebangsaan ataupun peringkat lokal negeri Terengganu akan mengambil bahagian.
dan kita harap akan tercungkil bakat-bakat baru yang boleh kita ketengahkan, yang barangkali sebelum ini mereka ada di jalanan, yang barangkali terlibat dengan lumba-lumba haram, tapi kali ini kita buat yang proper dan kita harap ada bakat-bakat baru yang dapat dicungkilkan, yang dapat diketengahkan. Dan kita juga mengharapkan dengan adanya penganjuran keumpama ini, kita buat program ini bersama dengan MUSC, maknanya satu badan yang kita anggap profesional dalam sukan bermotor, dan dengan cara tidak langsung kita di Terengganu dapat mempelajari bagaimana kaedah yang profesional untuk menganjurkan kejohanan sukan bermotor seumpama ini. Dalam apa jua perlumbaan sukan permotoran, penyediaan jentera sememangnya amat penting selain daripada kecekapan para pelumba. Dan dalam perlumbaan drag race kali ini, dapat disaksikan setiap pasukan yang bersaing nyata bertukus lumus untuk memastikan jentera mereka berada pada keadaan terbaik sebelum perlumbaan dimulakan. Bagi kategori motosikal untuk kelas perlumbaan Y125Z Pro Street menyaksikan, para pelumba yang bersaing dilihat mewakili lebih daripada satu pasukan. Di peringkat suku akhir, pelumba Terengganu Muhammad Kari Ada Alias lebih dahulu bersaing untuk pasukan Emi Buje dan berjaya mara ke separuh akhir setelah menyingkirkan pelumba dari pasukan K-Koli Project Muhammad Abdul Hakimi Hassan di suku akhir. Turut mara ialah Muhammad Kusari Mat Rashid dari pasukan Su YK Moto yang menewaskan Muhammad Syafiq Muhammad Nasir yang menunggang jentera pasukan Mia Exhaust. Dan selepas itu Muhammad Kusari Mat Rashid sekali lagi turun ke trek, namun kali ini beliau menunggang jentera pasukan RSR AYS Moto yang mana menyaksikan Kusari turut mara membawa pasukan RSR AYS Moto ke separuh akhir dengan menewaskan Tengku Azwar Tengku Aziz dari pasukan Syahrir Nas One Moto. Suku ke-4 pun menyaksikan Muhammad Izrul Huzaimi mara setelah menyingkirkan Muhammad Abdul Hakimi Hassan yang menunggang jentera kedua untuk pasukan K-Koli Project. Muhammad Izul Huzaimi yang mewakili pasukan Ali Garaj mara ke peringkat separuh akhir apabila lawannya itu disingkirkan kerana melakukan jump start. Di peringkat separuh akhir, hasrat Muhammad Kusyari Mat Rashid untuk membawa pasukan RSR AYS Moto ke final tidak kesampaian apabila beliau melakukan jump start, dan kesilapan tersebut membuka ruang buat Muhammad Khairi Adha Alias dari pasukan Emi Buje meneruskan kemaraan. Namun begitu, Muhammad Kusyari Mat Rashid menembus kesilapannya dengan membawa pasukan Su YK Moto ke peringkat akhir setelah berjaya menewaskan Muhammad Izrul Huzaimi yang menunggang jentera pasukan Ali Garaj. Kusyari Mat Rashid tiba di garis penamat dengan catatan masa 7.120 saat menerusi kelajuan jentera sekitar 144 km sejam. Di peringkat akhir, Muhammad Khairi Ada Alias yang mewakili pasukan Emi Buje sekali lagi tidak perlu bersusah payah apabila Muhammad Kusari Mat Rashid mengulangi kesilapannya dengan melakukan jump start sekaligus menempatkan Muhammad Khairi Ada Alias selaku pemenang untuk kelas perlumbaan Y125Z Pro Street. Dalam kelas perlumbaan 40150 Pro Drag menyaksikan pelumba Melaka Noriman Aini berjaya melangkah ke separuh akhir. Menunggang jentera pasukan Anmoto, Noriman Aini menewaskan Cik Long dari pasukan Sepa Moto Along Project dengan catatan masa 6.866 saat. Dan selepas itu Noriman Aini sekali lagi turun untuk jentera kedua Anmoto dengan beliau turut meraih kemenangan apabila menyingkirkan Muhammad Azimi dari pasukan Sin Ban Huat. Dua lagi slot separuh akhir diisi oleh Alif Akasha dari pasukan Danish Moto T-Speed 1 serta Nur Hizami dari pasukan Syami Moto Drag setelah mereka berjaya menewaskan lawan masing-masing. Di peringkat separuh akhir, Alif Akasha dari pasukan Danish Moto T-Speed 1 meneruskan kemaraan ke pentas akhir apabila pelumba dari Pahang itu menewaskan Noriman Aini dari Anmoto. Tewas pada separuh akhir pertama, Noriman Aini bangkit untuk membawa Anmoto ke final setelah beliau tenang untuk mengatasi Nur Hizami dari pasukan Syami Moto Drag pada satu lagi aksi separuh akhir. Di peringkat akhir, impian Noriman Aini untuk bergelar juara bagi kelas perlumbaan 40150 Pro Drag lebur
apabila beliau terpaksa akur dengan kepantasan yang dimiliki Nur Hizami setelah pelumba dari Melaka itu terlebih dahulu melintasi garis penamat untuk merangkul kejuaraan kali ini. Dalam kelas perlumbaan Tuti 150 Project pula menyaksikan 4 pelumba berjaya meneruskan kemeraan ke peringkat separuh akhir. Mereka adalah Muhammad Idham Arzimi dari pasukan Hyper Speed Halim Moto, Muhammad Khairul Azim Muhammad Abdullah yang menunggang jentera Lias Moto, Tengku Azwar Tengku Aziz untuk pasukan Nas Wan Moto, serta Muhammad Syafiq Mat Nasir yang mewakili pasukan Mir Exhaust. Dan di peringkat separuh akhir, Tengku Azwar Tengku Aziz dari pasukan Nas Wan Moto nyata cemerlang untuk meneruskan kemaraan setelah menewaskan Muhammad Idham Arzimi dari pasukan Hyper Speed Halim Moto. Menanti Tengku Azwar Tengku Aziz di peringkat akhir adalah Muhammad Syafiq Mat Nasir yang mewakili pasukan Mir Exhaust apabila pelumba dari Terengganu itu tidak berdepan masalah untuk menyingkirkan pelumba pasukan Lias Moto, Muhammad Khairul Azim Muhammad Abdullah. Perlumbaan akhir berlangsung sengit apabila kedua-dua pelumba bersaing sehingga ke garis penamat. Namun, tuah nyata memihak kepada Tengku Azwar Tengku Aziz yang digambarkan selaku juara dengan kelebihan hanya 0.032 saat mengatasi Muhammad Syafiq Mat Nasir buat Tengku Azwar meraih kejayaan dalam kelas perlumbaan Tuti 150 Project kali ini. Bagi kategori kereta, sebanyak 8 kelas perlumbaan yang dipertandingkan. Antaranya ialah kelas perlumbaan NA tidak melebihi 1.8 cc True Street, VTEC True Street, Forward Turbo True Street, KK tidak melebihi 850 cc Pro Street, KK 1.3 cc Pro Deck, NA tidak melebihi 2.0 cc Pro Street, VTEC Pro Deck dan juga Forward Turbo Pro Deck. Dan bagi kategori kereta ini, para pelumba akan melalui trek sepanjang 300 meter dengan kelajuan yang mampu mencecah sehingga 166 km sejam. Dalam kelas perlumbaan Forward Turbo True Street, peringkat separuh akhir menyaksikan Zulkifli Muhammad dari pasukan TJ Garage Combat Motorsport dicabar oleh pelumba pasukan Evantech iaitu Muhammad Rizwan Ahmad. Perlumbaan ini dimenangi oleh Muhammad Rizwan Ahmad yang tiba di garis penamat dengan catatan masa 7.773 saat. Menanti Rizwan di peringkat akhir adalah Engku Salman Cik Nera yang memandu untuk pasukan Kuman Auto apabila pelumba dari Terengganu itu menewaskan Muhammad Syafiq Yusof dari pasukan B-Machine. Saingan akhir menjadi milik pelumba pasukan Evantech iaitu Muhammad Rizwan Ahmad apabila jenteranya berjaya mengekalkan momentum untuk melepasi garis penamat dengan catatan masa 7.719 saat ketika Engku Salman Cik Nera yang memandu untuk pasukan Kuman Auto sekadar melakukan catatan 7.842 saat. Sementara itu, untuk aksi suku akhir bagi kelas perlumbaan KK tidak melebihi 1.3 cc Pro Street, Zulkifli Madroni yang mewakili pasukan Moksom Garage dari Kelantan menempah tempat ke separuh akhir dengan menewaskan Muhammad Hafizul Jaafar dari pasukan NHJ Garage. Turut mara ke separuh akhir adalah pelumba Pahang iaitu Cik Mat yang mewakili pasukan Cik Mat Raya Bandar. Cik Mat melakukan catatan masa 8.055 saat bagi mengenepikan cabaran Muhammad Roshidi Muhammad Rashid dari pasukan Sidi Garage yang berpengkalan di Johor.
Suku akhir ketiga menyaksikan Muhammad Faizal dari pasukan Ju Moksum Garaj diberikan tentangan oleh Muhammad Syazrul Syafiq yang memandu jentera pasukan B-Work Group. Perlumbaan ini berkesudahan dengan kemenangan memihak kepada Muhammad Syazrul Syafiq yang melakukan catatan 8.145 saat. Slot terakhir untuk ke peringkat separuh akhir pula menjadi milik Muhammad Kamiruzaman Muhammad dari Kelantan setelah beliau berjaya menyingkirkan rakan senegeri iaitu Muhammad Rosman Daud. Memandu jentera NZ Autowork, Kamiruzaman tiba di garis penamat dengan catatan 8.081 saat, manakala Rosman sekadar merekodkan catatan masa 9.618 saat. Aksi separuh akhir pertama untuk kategori KK tidak melebihi 1.3 cc per strip menemukan Muhammad Syazrul Syafiq dari pasukan B-Work Group dan juga Zulkifli Makroni dari pasukan Moksum Garaj, yang mana perlumbaan ini dimenangi oleh Zulkifli Makroni yang tiba di garis penamat terlebih dahulu. Sementara untuk saingan separuh akhir kedua pula ianya menjadi milik pasukan NZ Autowork menerusi pelumbanya iaitu Muhammad Kamiruzaman Muhammad yang menewaskan Cik Mat dari pasukan Cik Mat Tayar Bandar. Dalam perlumbaan akhir, Zulkifli Makroni dari pasukan Moksum Garaj dan Muhammad Kamiruzaman Muhammad yang mewakili pasukan NZ Autowork bersaing untuk menentukan siapakah yang lebih layak dinobatkan selaku juara. Dan ternyata kepantasan jentera NZ Autowork yang dipandu oleh Muhammad Kamiruzaman Muhammad sukar digugat apabila ianya terlebih dahulu melepasi garis penamat dengan masa 8.161 saat. Dalam kelas perlumbaan NAB 16A Project menyaksikan pelumba M-Tune Racing Muhammad Fidas Miswan diberi tentangan oleh Saleh Osman dari pasukan WMPGS Motorsport. Dan perlumbaan itu dimenangi oleh Saleh Osman apabila pelumba dari Negeri Sembilan itu terlebih pantas dengan catatan masa 7.575 saat. Turut melangkah ke perlumbaan akhir adalah Radwan Yahya yang mewakili pasukan RS Performance dengan raduan cemerlang untuk mengatasi pelumba DC Garage iaitu Muhammad Razani Ceknik. Radwan Yahya tiba di garis penamat dengan catatan masa 7.982 saat, manakala Razani Ceknik hanya mencatatkan 8.422 saat. Perlumbaan akhir yang menemukan Saleh Osman dari pasukan WMPGS Motorsport dan Radwan Yahya yang mewakili pasukan RS Performance berlangsung sengit. Namun apa yang pasti, jentera pasukan WMPGS Motorsport yang dipandu oleh Saleh Osman nyata lebih pantas untuk melepasi garisan penamat terlebih dahulu. Saleh Osman mencatatkan masa 7.722 saat dengan merekodkan kelajuan 143.10 km sejam untuk dinobatkan selaku juara bagi kategori NAB 16A projek kali ini. Kategori seterusnya yang menjadi tumpuan adalah kelas perlumbaan VTEC Project. Peringkat separuh akhir pertama menemukan pelumba pasukan Makjan Auto iaitu Muhammad Fadli Johan yang ditentang oleh Pacerah dari pasukan Warrior Avantech. Dalam perlumbaan ini, Pacerah ternyata terlalu unggul buat Muhammad Fadli Johan apabila pelumba dari Johor itu terlebih dahulu melintasi garis penamat dengan catatan masa 7.346 saat. Satu lagi aksi separuh akhir menjadi milik Muhammad Farid Madin dari pasukan Avantech Racing setelah lawannya iaitu Radwan Yahya dari pasukan RS Performance tersingkir akibat jump start. Dan dalam perlumbaan akhir, Pacerah dari pasukan Warrior Avantech jelas lebih pantas dengan catatan masa 7.245 saat sekaligus membawa pelumba dari Johor itu untuk muncul juara bagi kategori VTEC Project. Bagi kelas perlumbaan Forward Turbo Project pula menyaksikan dua pelumba yang melangkah ke perlumbaan akhir adalah Muhammad Akmal Hakim dari pasukan Cemara Tuah Kemaman dan pelumba pasukan Sunny United Avantech iaitu Muhammad Farid Madin. Di peringkat separuh akhir, Muhammad Akmal Hakim mengenepikan cabaran Muhammad Yusri Yusof yang gagal memulakan perlumbaan, manakala Muhammad Farid Madin menyingkirkan Suhadi Mazori yang melakukan jump start. Dan kategori ini dimenangi oleh pelumba pasukan Sunny United Avantech iaitu Muhammad Farid Madin apabila beliau terlebih dahulu melepasi garis penamat dengan catatan masa 7.271 saat.
Sebenarnya acara sukan drag racing ni, acara straight line tau, straight, no cornering kan. Program ni ataupun minat sukan ni dah lama berkembang kat Malaysia. Tapi kita tak ada platform untuk kita nak tampilkan kepada kerajaan. Dan yang nyata kita tak pernah ada lagi LITA ni kat Malaysia. Itu yang paling penting. Kalau negara lain kat Thailand dah ada sampai ke-3, ke-4 LITA drag street kan. Kita kat Malaysia belum ada sampai sekarang. Kita terpaksa lagi menggunakan jalan-jalan awam, tutup jalan dan sebagainya kan, yang kurang proper ataupun kurang selamat lah. Tapi kita tak ada pilihan. Sebab tu kita terpaksa bawa program ni menjelajah supaya semua daerah dapat melihat apa program ini sebenarnya. Okey, bila kita sediakan program macam ni, okey, belia-belia dia akan datang hadir, dia akan tengok cara berlumba yang sebenar. Bukannya dia berlumba haram, bukan merempit di jalanan lah, tapi dia nak berlumba, dia akan berlumba cara yang sebenar. Kaedah format kita akan explain, terangkan kepada belia yang hadir kat sini lah. Minat dan satu lagi pride, kebanggaan bila menang. Cuba bayangkan bila modifikasi kereta melibatkan kos melebihi 100,000 dan motosikal melibatkan kos melebihi 20,000. Bila hadiah ditawarkan hanya 1,500, 2,000, 3,000 untuk champion, memang tak berbaloi dipikir dan tak logik. Belum masuk lagi kos untuk travel, penginapan, tim-tim ni kan. Jadi sebenarnya bukan ganjaran yang dia aim untuk datang berlumba. Dia aim untuk untuk pride. Kalau Melayu ni pride ni dia punya title. Workshop dia yang kuat. Dia nak title dia, piala tu, trofi tu yang dia nak. Dan satu lagi sebab minat. Minat ni kita tak boleh halang dia. Kalau kata kerajaan tak buat LITA dan kami pihak NGO tak adakan program ni, berleluasa dia orang berlumba kat jalan. Dia orang tetap juga akan berlumba kat jalan. Tutup jalan, cari jalan lurus. Betting menggunakan libatkan duit yang banyak dan akan berlumba haram. Itu yang biasanya berlaku lah. Jadi kalau kita nak menganjur drag menggunakan jalan awam, ini adalah semua requirement yang kita kena comply. Okey? Berapa minimum weight LITA? Berapa panjang? Apa aspek keselamatan yang joki kena ada, rider? Apa keselamatan jentera? Semua kita kena comply. Dan salah satu juga kita kena ada insurance liability untuk racers dan juga public. Itu yang penting. Dan kami memang sentiasa comply dengan SOP lah, requirement safety tu. Kesempatan dengan pihak TV1 saya ambil untuk saya suarakan, bukan suara daripada saya sendiri ataupun kelab kami sebagai NGO, tapi suara daripada ratus ribuan belia yang minat sukan drag racing. Okey, kerajaan tolong buka mata, aware, alert, tolong bina satu LITA drag racing, LITA yang lurus. Bukan LITA corner-corner go-kart, kita tak nak, tak ada orang pergi tengok. LITA yang jaraknya lurus, itu yang kita minta kerajaan. Itu je. Secara keseluruhan, penganjuran kejuaraan drag race KBS MUSC Malaysia 2016 dilihat telah berlangsung dengan jayanya. Syabas diucapkan kepada para pemenang dan tidak ketinggalan kepada kesemua peserta yang telah mengambil bahagian kali ini. Sekarang tahniah buat pihak penganjur yang telah berjaya menganjurkan perlumbaan ini dengan jayanya. Semoga akan lebih banyak lagi penganjuran seumpama ini demi meningkatkan mutu sukan pemotoran di negara kita dan memperhebatkan lagi kempen katakan tidak pada lumba haram. Sekian dulu aksi untuk minggu ini. Semoga bertemu lagi di minggu hadapan. Akhir kata salam hormat dan salam satu Malaysia.